Assalamualaikum, hai, welcome to my YouTube channel. Acha here. So dah lama Acha tak buat video sebab yelah masalah kesihatan. Acha demam. Ni pun actually macam ada kesan lagi lah. Ada sakit baki lagi, batuk-batuk. Tapi sebab Acha tak sabar nak cerita ni, so Acha kena buat juga video. And plus takut hampa rindu. Ada ke? Okay, cerita yang Acha nak cerita dekat hampa, tajuk dia 13. Ni satu-satunya buku yang Acha beli sebab Acha jatuh cinta dengan cover dia. Mula-mula macam baca dia kata 13 macam biasa je kan, 13 apa yang best sangat kan. Tapi dia punya catchphrase dia memang menarik perhatian gila. Sebab ada catchphrase dia kata, the serial killer isn't on trial, he's on the jury. Buatkan kita curious kan. Seorang pembunuh bukan yang dekat tempat defendant tu, tapi dia dekat tempat juri tu. Macam mana benda tu possible? So for those readers, spoiler alert, buku ni jalan cerita dia memang so far Acha sangat puas hati sebab dia punya explanation dia tu, dan dia buatkan kita curious setiap chapter tu, memang sangat best. Jadi macam Acha tak sabar tau nak kongsikan cerita ni dengan hampa. So sinopsis cerita ni dia menceritakan tentang ada berlakunya satu pembunuhan di mana mangsa yang mati tu merupakan pelakon wanita yang famous. Dan apa yang menjadikan kes ni kes besar adalah suami dia disyaki yang membunuh bini dia ni. Dan suami dia tu merupakan pelakon yang famous juga. Jadi mereka ni power couple lah. Umpama macam ni contoh lah. Contohnya macam Brad Pitt bunuh Angelina Jolie. Macam besar kan kes tu. Macam mesti semua orang nak tahu. Macam apa jadi? Kenapa Brad Pitt boleh bunuh Angelina Jolie? Walaupun dia pun tu macam dah bercerai kan. Tapi macam itulah umpama dia. Jadi cerita ni timbullah seorang lawyer yang sangat hebat. Walaupun dia ni tak famous tapi dia hebat. Dan juga a serial killer yang ada mission dia untuk menjadi juri dalam kes pembunuhan ni. Atas sebab apa tak tahu. Dan ada seorang prosecutor yang hebat untuk lawan kes ni. Kisah ni bermula di mana ada seorang lelaki ni, nama dia Joshua Kane. Kita panggil dia Kane lah. Okey, Kane ni dia tengah berada di depan pejabat mahkamah dan dia tengah baring dekat atas satu cardboard, baring dekat tepi jalan. Sambil dia ni tengah menunggu seseorang. Sambil-sambil tu dia macam duk tengoklah orang lalu lalang dekat situ. Tak ramai pun orang lalu lalang, macam dalam 2-3 orang macam tu. Sebab waktu tu dalam pukul 11 macam tu lah, 11 malam. Sambil dia tengah tunggu someone ni, Kane ni dia fikir macam manalah agaknya kalau dia bunuh random people. Macam mana kalau hang ni dalam keadaan di mana ada orang nak bunuh hang, dan detik-detik akhir hang tu hang akan buat apa? Hang akan merayu untuk dilepaskan, ataupun waktu tu lah hang nak minta tolong Tuhan, ataupun hang akan lawan. Jadi detik-detik akhir tu apa yang hang akan buat? Hang rasa takut ke? Hang rasa marah ke? Hang rasa seronok ke? Kini dia fikir macam tu. Dan dia teringin sangat dia nak pick a random person. Macam dia nak tahu apa yang orang tu rasa bila momen dia nak bunuh orang tu. Macam how can someone boleh pick up benda macam tu. Dan at the same time Kane ni dia rasa rimah dengan diri dia. Dia rasa macam apa, berlengah. Orang utara kata berlengah. Sebab dia ni dah tak mandi berminggu-minggu. Sebabkan nak nampakkan diri dia homeless. So that orang percaya yang dia ni homeless. Kira pakai baju koyak-koyak, sanggup tak mandi ni. Tak mandi sebab nak nampakkan homeless. Kenapa Kane ni dia buat macam tu? Dan Kane ni dia dah berminggu-minggu juga perhatikan orang yang dia tunggu tu. Macam mana aktiviti orang ni bila dia datang mahkamah. Kira dia dah perhati dah. Okey, laki ni dia akan mahkamah waktu macam ni, waktu sekian-sekian macam ni. Kira dia siasat habis lah pasal lelaki ni. Lelaki ni ada bini, ada 2 orang anak. Waktu shift dia kerja, time bila. Jadi Kane ni dia tengah tunggu sangat-sangat orang ni. Sampaikan dia, macam tadi saya kata, berminggu tak mandi sebabkan nak nampak diri dia homeless. Jadi maknanya Kane ni adalah someone. Tapi mission dia tunggu lelaki ni tak tahu pasal apa. Kane ni dia ada habit dia. Dia akan macam
flip a coin, macam baling duit shilling untuk decide sama ada orang tu mati ke tak. Tapi mostly mangsa dia memang mati, sebab dia tak mau macam nanti dia pun ni cari dia, nak balas dendam ke apa ke. Jadi macam dia nak habiskan kerja dia sampai situ saja. Kira dia matikan kerja dia macam tu lah. Orang yang dia tunggu tu elok sampai dekat depan mahkamah dan dengan bawa van. Rupanya orang yang dia tunggu tu adalah abang postman. Abang postman yang hantar surat dan ambil surat daripada mahkamah. Jadi dia perhatilah abang postman ni, dia turun daripada van, dia pergi masuk mahkamah. Jadi Ken ni dia dah macam nak standby siap-siap lah. Sekejap kalau abang postman ni keluar, dia nak buat mission dia lah. Dalam beberapa minit abang postman ni dekat dalam mahkamah tu, lepas tu abang postman ni dia keluar, dia bawa 2 guni beg surat. Dia bawa 2 guni beg surat tu, lepas tu dia buka belakang van dia tu, dia nak simpan lah surat-surat tu. Lepas tu Ken ni approach abang postman tu. Ken ni macam dia kononnya minta sedekah lah. Bang, bagi saya duit sikit boleh tak? Saya lapar ni. Abang postman ni pun kata, tak ada. Saya busy ni. Pergi minta kat orang lain. Tu Ken ni pun macam, alah bang, tolong bagilah saya sikit duit. Lepas tu Ken ni dia pergi letak tangan dia dekat macam tempat tutup pintu van tau. Dia memang sengaja letak tangan dia. Lepas tu bila abang postman ni tak layan dia, abang postman tu pun macam tutup pintu van tu, kapit tangan si Ken ni. Tapi Ken ni, dia ni macam ada something yang kelainan dekat dia, yang dia ni tak dapat rasa sakit. Dia tak tahu makna sakit tu apa. Jadi kalau dia luka ke, dia apa ke, dia memang tak rasa sakit. Jadi dia tahu kata tangan dia ni terkapit bila dia dengar macam bunyi macam perak macam tu. Lepas tu bila Ken dia dah sure kata tangan dia tu terkapit, dia jerit lah. Sakit. Macam tu. Abang postman ni gelabah lah. Kata, weh, sorry, aku tak nampak. Kenapa hampir letak tangan hang dekat situ? Lepas tu Ken ni pun macam, aku rasa tangan aku patah ni. Aku kena pergi hospital ni. Tak, abang postman ni kata, alamak, aku tak boleh bawa hang ni van ni. Macam ni salah undang-undang. Kira macam postman ni, dia tak boleh bawa random people, orang sebarangan naik van dia. Yalah, sebab dia bawa dokumen yang penting daripada mahkamah. Jadi dia tak boleh macam senang-senang je nak bawa orang macam tu. Tak boleh. Lepas tu Ken ni kata, tolonglah, aku sakit sangat ni. Aku kena bawa, hang kena bawa aku pergi hospital ni. Abang postman macam, alamak, macam mana? Aku tak boleh bawa hang ni. Kalau aku bawa hang, aku boleh kena buang kerja. Lepas tu Ken ni kata, tak, hang letak aku dekat belakang van hang pun tak apalah, dekat bonnet pun tak apalah. Tak, abang postman ni kata, yang tu boleh. Hang masuk ke belakang. Jadi dia pun macam pimping lah si Ken ni masuk dekat belakang bonnet van dia. Lepas tu abang postman ni cepat-cepat lah bawa van dia tu nak pergi hospital lah. Ken dekat belakang bonnet tu, dia macam terus macam dia bangun. Mula-mula dia terbaring. Lepas tu dia bangun. Lepas tu dia ambil satu beg surat yang dia nampak yang abang postman ni ambil daripada mahkamah. Lepas tu dia buat keluar semua surat-surat tu. Jumlah surat tu dalam 60-70 macam tu lah. Lepas tu dia letak, dia susun surat-surat tu. Dia susun macam 5 macam tu. Lepas tu dia ambil gambar. Dia ambil gambar semua 60-70 surat tu. Sambil-sambil tu dia macam meraung lah, kononnya tengah sakit kan. Nak bagi abang postman ni percaya yang dia ni memang tengah sakit. Jadi dia teruskan mission dia. Dia teruskan sampailah dia habis ambil gambar semua surat-surat tu. Lepas tu dia susun balik, dia simpan balik lah elok-elok. And then kira macam waktu tu kira dia tak sampai lagi dekat hospital. So dia tengok balik gambar-gambar yang dia dah ambil. Dia tengok, dia tengok nama-nama tu lah. Lepas tu dia nampak ada satu nama ni yang dia berkenan. Dia berkenan sebab apa? Tak tahu. Lepas tu lepas Ken ni dia dah habis buat kerja dia tu, dia duduk fikir sama ada dia patut ke tak bunuh abang postman ni. Jadi dia pun macam baling duit shilling untuk decide sama ada abang postman ni patut mati ke tak. Jadi dia pun baling duit shilling tu dan dia macam okay. So abang postman terselamat lah pada malam ni. Jadi elok sampai dekat hospital, abang postman ni pun dia pimping lah Ken ni masuk dekat bilik emergency. Dan lepas dia hantar Ken ni, macam abang postman ni dia macam terus belah lah. Sebab Ken ni dia kata, tak apa, hang boleh balik dah. Aku okay je, aku boleh handle sendiri. Lepas tu elok abang postman ni dia belah. So Ken ni pun dia keluar daripada hospital tu. And then keesokan hari tu, kira sebabkan Ken ni dia tahu schedule abang postman ni, jadi Ken ni pun dia dah tukar lah rupa dia daripada homeless ke jadi macam
someone yang boleh dikatakan bukan muka dia lah, dia menyamak jadi orang lain lah. So the narrator dia tahan van abang postman ni. Lepas dia tahan tu, dia colek abang postman ni dan dia bawa ke satu tempat ni. Kira dia ikat lah abang postman ni, dia ikat. Lepas tu dia ada pistol dekat tangan dia. Lepas tu Kenny kata dekat abang postman tu, tak, aku tahu hang ni orang baik dan nasib hang pun memang menyebelahi hang untuk aku tak bunuh hang. Tapi tu cerita semalam, ni cerita hari ni. So Ken tu dia baling lagi duduk siling tu dan dia tengok. Lepas tu dia terus tembak si abang postman ni. Dia macam terus tembak tau. Dia bukan macam nak bagi kata-kata terakhir ke apa ke tak. Jadi kat sini kita boleh nampak dah karakter Joshua K ni, dia ni merupakan serial killer yang dalam cerita ni. 6 minggu selepas apa yang Ken ni buat, so ada seorang lawyer ni, nama dia Eddie Flynn. Eddie ni, dia ni merupakan seorang lawyer yang hebat. Tapi dia ni low profile. Macam tak ramai lah hire dia untuk kes-kes besar. Ramai hire dia untuk kes-kes kecil je. Tapi kalau macam among lawyer lain, hakim-hakim ke apa, dia pun ni tahu kata Eddie ni memang hebat dan mostly kes dia memang dia menang. Jadi ada seorang lawyer ni, nama dia Rudy. Rudy ni dia bekerja dekat satu corporate law, nama dia Cup Law. Kira orang kata office lawyer lah. Rudy ni dia might approach Eddie ni. Rudy ni dia kata dekat Eddie ni, nak tak hang jadi lawyer untuk kes pembunuhan yang terbesar sekali. Pada satu hari, ada seorang lelaki ni, badan dia macam cabi-cabi, pendek, macam dalam umur 40-an, 50-an macam tu lah. Dia ni masuk apartment dia. Elok dia masuk apartment dia, dia buka kasut lah, segala bagai. Bila kita dah masuk rumah, lepas tu dia nampak ada satu macam bayang-bayang. Jadi dia tengok bayang-bayang tu, dia kata, bayang-bayang ni rupa dia. So lelaki ni, dia macam assume dia tengah tengok cermin. Dia macam tu lah, dia tengah tengok cermin. Tapi pergerakan dia ni tak sama dengan bayang-bayang tu. Dan baru dia tersedar itu adalah orang lain yang dalam rumah dia. Lepas tu lelaki ni dia macam terkejut lah. Ada orang dalam apartmen aku. Dia rasa takut lah. And then bila kita takut, kita buat apa lagi? Kita tanya lah, siapa? Kenapa ada dalam apartmen aku? Lepas tu bayang-bayang tu dia bergerak dan dia buat keluar satu pistol. Dia acu dekat lelaki ni. Lepas tu lelaki ni dia tengok bayang-bayang tu, sebiji rupa dia. Daripada muka dia, badan dia macam beza sikit lah. Pakaian dia semua sama. Dia kata, hang siapa? Kenapa rupa hang macam rupa aku? Lepas tu bayang-bayang tu dia macam shh. Lepas tu bayang-bayang tu dia baling satu kertas. Dia suruh lelaki tu baca. Dia kata, hang baca perkataan ni. Kalau tak, sambil dia acu pistol tu, lepas tu dia kata, hang baca benda ni. Lepas tu siap buat keluar lah tape recorder lah, nak record suara tu. Lelaki ni kata, apa benda ni? Kenapa hang suruh aku buat macam ni? Apa salah aku? Hang nak rompak aku, hang rompak je, ambil je apa yang hang nak. Cuma jangan buat apa-apa dekat aku. Lepas tu bayang-bayang tu kata, shh, aku ni polis. Sekarang ni ada orang nak bunuh hang. Jadi aku ni tengah menyamak untuk jadi hang. Sebab tu rupa aku sama dengan hang. So hang ikut je cakap aku. Cepat cakap benda yang dalam retas ni. Sebab aku nak jadi hang. Aku nak menyamak jadi hang. So lelaki tu pun dia macam ikut je lah. Dia cakap. Tapi cakap dalam keadaan takut. Macam suara, macam orang kata apa, suara tak lepas lah. Lepas tu bayang-bayang tu dia kata, baca lagi sekali. Lepas tu lelaki tu pun macam, dia ambil tarik nafas, lepas tu dia baca lagi sekali. Kira bayang-bayang tu dia record suara lelaki tu. Lepas lelaki tu dah baca ayat yang dekat atas-atas tu, and then bayang-bayang ni pun kata, oh sorry, akulah orang yang nak bunuh hang tu. Lepas tu dia terus tembak lelaki tu. Apa boleh teka tak bayang-bayang tu siapa? Yes, bayang-bayang tu adalah Joshua Kane. Kane ni, dia ambil lelaki tu, dia letak dekat, macam dia angkat lelaki tu, dia letak dekat dalam bathtub. Lepas tu dia perhatikan lelaki ni kan, dia tengok muka dia, dia tengok skin tone, kening macam mana, mata macam mana, hidung macam mana, mulut macam mana, rambut macam mana. Bila dia tengok diri dia dekat cermin, dia kata almost sama, tapi ada kelainan sikit. Lepas tu dia perasan, dia tengok lelaki tu, hidung lelaki ni dia macam sengit sikit. Sengit yang macam umpama macam orang yang ada accident tapi tak ada duit nak bagi betul. Macam tu lah. And then Kane ni kata, oh so dia kena macam sengitkan hidung dia macam tu lah. Jadi bila dia perhati muka lelaki ni, jadi dia pun macam, oh, okay. So dia kena sengit belah sini. And then Kane ni, dia pergi dekat pintu, dia letak muka dia dekat pintu, lepas tu dia macam nak katuk pintu tu untuk macam
penyekkan hidung dia. So that sama dengan lelaki ni. Dia hempak pintu tu, memang dia hempak hidung dia tu berkali-kali untuk nampak sengit tu sama. Tapi macam Aceh kata tadi, Ken ni dia tak dapat rasa sakit. Dia macam relax je. Dia macam tutup ni tu. Macam tak sengit, tak cukup sengit. Tutup lagi. Kita terkapit pintu pun kita dah rasa macam ni sakitnya. Ni bayangkan dia kapit hidung dia. Punya psycho tak psycho si Ken ni. Lepas dia dah berjaya buatkan hidung dia ni sama dengan lelaki tu, jadi dia perhati pula tempat lain. Macam kaki ke, tangan ke, ketinggian dia pun macam almost sama lah. Cuma lain dia, lelaki ni macam gemuk sikit, Ken ni macam kurus. Jadi Ken ni dia macam nak kena gemukkan diri dia. Ken ni kata tak apalah, so maknanya aku kena makan banyak so that aku nampak gemuk macam lelaki ni. So bila Ken ni dia dah puas belik si lelaki ni, and then dia ni pun nak teruskan mission dia, nak hapuskan mayat lelaki ni. Jadi Ken ni dia pakai baju yang macam baju apa ni, orang vaksin tu, yang dia tutup semua tu, baju biohazard tu. Baju tu dia pakai. Lepas tu Ken ni dia tuang satu campuran asid yang boleh menghancurkan daging manusia. Segala isi daging manusia ni lah, apa sajalah yang lembut-lembut ni, dalam masa 16 jam. Jadi dia tuang asid tu, dan nanti bila dia dah macam dah settle, dah selepas 16 jam, dan tulang-tulang manusia ni, tulang-tulang kita kan ada yang tulang yang tebal-tebal. Jadi Ken ni kata okey, tulang-tulang tebal ni nanti dia akan hancurkan. Kira dia ni nak hapuskan mayat tu lah kan. Tulang-tulang ni dia akan hancurkan, dan dia akan bubuh dekat dalam botol shampoo, botol sabun, dekat dalam tandas tu juga. Kira dalam tandas tu juga, sebab botol-botol shampoo, botol-botol sabun ni macam takkan ada siapa-siapa yang belek. Jadi sedap-sedap tu bubuh dekat situ saja. Bila Aceh baca ni kan, Aceh rasa macam wow, new information. Tapi janganlah buat, Allah, astagfirullahaladzim. Bila Aceh baca ni kan, Aceh macam impressed dengan karakter Ken ni. Lepas tu, lepas macam kira sementara dia nak tunggu 16 jam tu, Ken ni dia dengar balik recorder suara lelaki ni, dan dia praktis untuk menjadikan suara dia tu macam suara lelaki ni. Dia praktis sampailah memang sama suara dia dengan lelaki tu. And then dia belik surat lelaki ni, dan dia jumpalah surat yang dia ambil gambar waktu dia dekat dalam van abang postman. Kenapa dia nak jadi lelaki ni? Dan kenapa surat tu penting? Kita tak tahu mission Ken ni. Jadi membuatkan kita curious. Aceh pun curious tau. Macam dia ni nak buat apa ni kan? Aku memang nak tahu sangat. So next chapter. Okay, lepas Rudy ni dah approach si Eddie ni, Rudy ni dia ajak lah Eddie ni pergi makan, duduk dekat satu restoran lah. Dan Rudy ni pun dia bagi tahu lah, dia kata okay, sekarang ni kami ni ada kes besar. Dan Eddie ni pun dia macam dah tahulah kata kes apa yang Rudy ni cakap. Dan Rudy ni dia kata lah, okay, kami nak hang jadi tim kami untuk membela klien kami, iaitu Bobby Solomon ataupun Robert Solomon. Lepas tu Eddie ni pun dia tanyalah, kenapa hang pilih aku? Dan Rudy ni dia cakap, oh sebab kami pernah tengok dah kes-kes hang sebelum ni, dan kami rasa hang ni seorang lawyer yang hebat, dan kami nak hang jadi part of our team. So trial ni akan start dalam masa 3 hari lagi. So esok kita akan ada pemilihan juri. Okay, dalam case court dekat US, depa ni akan ada juri. Juri ni kira kalau macam hampa tengok dekat dalam filem, dia ada macam 10 orang, 20 orang yang duduk dekat tepi tu. Okay, function juri ni yang decide sama ada hang ni bersalah ataupun tidak. Jadi lawyer, defendant dan juga prosecutor, orang yang lawan defendant ni, depa ni akan memilih juri tu sendiri. Bukan yang hakim yang ataupun mahkamah yang decide juri ni siapa. Sebenarnya defendant, lawyer dan juga prosecutor yang akan decide juri mana yang dia nak. So Rudy ni dia ajak Eddie ni untuk jadi dia punya second chair. Macam kalau dalam mahkamah, defendant, lawyer, dia akan ada seorang yang lead dan seorang lagi yang second assist, ataupun ada third juga assist. Tak kisahlah berapa orang yang nak pakai. Jadi dia nak Eddie ni jadi second chair, which is besar lah juga. Lepas tu Rudy ni dia cakap lah, okay, kami nak hire hang. Kami bayar hang $200,000. Banyak Kami nak hang tolong kami untuk menangkan kes ni. Lepas tu Eddie ni dia tanya lah, maksud hang kami ni macam hang mewakili siapa? Robert Solomon sahaja ke ataupun ada orang lain? Lepas tu Robert pula. Lepas tu Rudy ni dia cakap,
Okay, sebenarnya production yang menjadi bos kepada Robert Solomon ni, pelakon ni, depa ni ada macam keluarkan satu filem, macam bakal keluarkan satu filem, dan filem tu boleh dikatakan perbelanjaan dia besar lah. Jadi disebabkan kes Robert ni, dan filem tu karakter utama dia adalah Robert Solomon dan juga bini dia, nama Ariella Bloom. Jadi Robert Solomon ni karakter utama, dengan bini dia juga karakter utama Ariella Bloom ni. Jadi maknanya filem ni perbelanjaan dia besar lah, dan kira macam filem yang orang nantikan sebab dia pun ni power couple. Jadi bila jadinya kes pembunuhan ni, production ni dia pun ni kira macam tak boleh keluarkan filem tu, macam dia kena hold filem ni. Dan kalau depa kalah dalam kes ni, macam Robert Solomon tu kalah, still dia pun tak boleh keluarkan filem tu. Jadi nak tak nak, production ni kira macam dia hire lawyer ni untuk menangkan juga Robert Solomon ni. Kira dia pun ni bukan setakat defend Robert Solomon sahaja semata. Dia pun ni kira macam ada backup lagi dekat belakang mereka yang suruh selamatkan Robert ni. Ada tulang belakang lagi. Jadi Eddie ni dia cakap dekat Rudy ni, dia kata, aku tak berminat lah, aku tak suka kes-kes besar ni, aku suka yang low profile je. Aku tak suka macam ada attention, yang public attention ni dia tak suka. And then Rudy ni dia macam, weh, hang biar betul macam ramai kot lawyer yang nak handle kes ni. Aku ajak hang ni sebab aku tahu yang hang ni memang lawyer yang sangat bagus. Macam kenapa hang tak nak position ni? Awak masalah duit ke? Kalau macam masalah duit, tak ada masalah pun, kami boleh bayar lagi lebih. And then Eddie ni cakap, aku bukannya tak berminat. And then Eddie ni dia kata, walaupun Robert Solomon ni seorang pelakon yang hebat, yang famous, tapi tak bermakna dia ni tak bersalah. Sebab apa yang aku baca daripada newspaper semua, dan aku rasa macam Robert ni bersalah, dan aku rasa memang betul dia bunuh bini dia dan juga bodyguard dia. Dan aku tak nak jadi lawyer seseorang yang aku rasa bersalah. So aku takkan defend orang yang aku rasa dia ni seorang pembunuh, tak kisahlah dia ni famous macam mana pun, duit berapa banyak yang dia bayar pun. So jawapan aku tak nak. Lepas tu Rudy ni dia pujuk balik, okey lah, tak apalah, kami bayar hang $500,000. Macam mana? Then Eddie ni cakap, hang tak faham ke apa yang aku cakap? Kan aku kata, aku tak kisah berapa banyak yang hang nak bayar, tapi aku tak mau defense Robert ni. Lepas tu Rudy ni dia macam diam. Dia macam, okay, tak apalah kalau macam tu. Sebab, yelah, aku rasa Robert Solomon ni tak bersalah. Sebab polis anaya dia. Lepas tu Eddie ni tanyalah, polis anaya dia, kenapa hang cakap macam tu? Hang ada bukti ke benda tu? And then Rudy kata, aku tak ada bukti, tapi aku rasa hang boleh cari bukti tu. Jadi sambil dia pemakan tu, Eddie ni dia macam duk terfikir, tak apa, macam dia jadi curious lah dengan kes ni sebab Rudy cakap macam tu. And then Rudy ni dia perasan tak benda tu. Rudy ni dia macam, sekarang hang nak tahu kan kes ni pasal apa kan? Hang mesti nak tahu details. Tapi aku tak boleh lah cerita details dekat hang sebab yelah, kes ni kan kes besar. So macam aku kena jagalah details klien aku. Kira macam terms yang dia ni sebagai lawyer, dia tak boleh share details dia dengan klien dia kat orang public. Dia tak boleh cerita benda ni. Lepas tu Eddie dia kata, macam mana kalau aku sign NDA agreement, non-disclosure agreement lah. Lepas tu Rudy ni kata, mana boleh, aku mana boleh cerita benda-benda macam ni. Benda ni memang confidential, hang mana boleh cerita. Even kes ni pun kes besar, so details dia tu memang sangat banyak. Rudy ni dia macam duk pancing lah si Eddie ni. Tapi apa yang aku boleh bagi tahu hang adalah, aku rasa Robert Solomon ni tak bersalah. And then Eddie ni pun cakap, okay, memandangkan hang memang tak boleh bagi tahu aku detail, so aku pun rasa macam aku nak sebelum dia sebut tolak ni, Rudy ni dia cakap dekat Eddie, okay, sebelum hang tolak, aku rasa hang patut fikir dulu benda ni. Sebab kami memang memerlukan hang untuk buat kes ni, dan kami tahu hang ni memang seorang lawyer yang hebat. Tak apa, hang fikir dulu. Hang jangan cakap no sekarang. Kes ni kira kes yang besar, rugi kalau hang tolak. Dan lepas dia habis makan tu, kira macam Rudy ni dia cakap lah dekat Eddie ni, kata hang nak aku hantar hang somewhere ke? And then Eddie ni kata, aku ada parking kereta aku dekat satu tempat ni, hang hantar aku dekat situ. So dia pada orang ni pun naik kereta, naik limo tau. Rudy ni sebab dia lawyer yang besar, kaya, jadi naik limo. And then Eddie ni dia tanya balik Rudy, okay, memandangkan hang tak boleh bagi tahu aku details pasal kes ni, tapi hang jawab aku satu soalan.
ada tak gaya yang macam ada bukti tak yang macam mengatakan Robert ni memang betul-betul tak bersalah? Kira macam umpama macam dia nak kata bukti yang kuat lah. Jadi Rudy ni dia faham tak apa yang Eddie ni nak. Rudy ni dia cakap, okay, so far tak ada lagi bukti yang kukuh mengatakan Robert ni tidak bersalah. Sebab tu kami memerlukan hang untuk mewakili tim ni soal siasat dengan polis. Sebab kes ni, mereka rasa macam polis aniaya Robert Solomon ni. Jadi mereka nak Eddie ni yang soal siasat polis nanti bila dekat mahkamah. And then Rudy kata dekat Eddie, sebab hang antara orang yang expert dalam kes-kes polis ni. Dia kata tindak tanduk polis lah. Lepas tu Eddie ni dia terfikir, kalaulah dia join team ni, macam dia yang akan soal polis-polis di mahkamah nanti, kira nanti kalau macam mereka ni kalah ataupun menang, so Eddie ni dia macam terfikir, okay, Rudy ni dia nak aku ni dalam team dia untuk attack polis. Macam kalau benda tu, kalau dia attack tu kena, macam berkesan, bawa advantage lah dekat mereka. Tapi kalau apa yang dia soal dekat polis, kalau benda tu macam tak kena, so benda tu akan effect dia tau. Dan Rudy ni dia akan cakap lah macam dekat juri ke dekat dalam mahkamah tu, dia kata okay, dia ni kira macam baru join team kami je. Jadi dia handle bahagian tu. So jangan anggap macam benda tu sebagai apa ni, macam klien yang kata polis salah. Sebenarnya yang dia ni yang buat macam tu. Umpama macam nak kata Eddie ni jadi kambing hitam lah. Kira macam Eddie ni dia macam tahu kata Rudy ni nak pengguna dia. Tapi Rudy ni nak guna dia ni bukanlah sebagai kambing hitam. Memang nak guna dia ni sebagai apa ni, seorang lawyer yang expert dalam tindak tanduk polis ni. Macam dia tahu apa kerja-kerja polis ni. Sebab dia pun nak gunakan kekuatan tu untuk defend klien mereka Robert ni. Okay, dalam kes ni Robert Solomon ni dituduh membunuh isteri dia Ariella Bloom ni, dan juga dia punya apa ni, head security dia, ketua security dia nama Carl. Kira Bobby dengan bini dia ni Ariella ni, depa ni kira baru kahwin 2 bulan macam tu. Lepas tu depa ni siap ada reality show, ada berlakon bersama, kira memang famous. Lepas tu Eddie ni dia cakap dekat Rudy, macam mana kalau Robert ni dia nak mengaku bersalah, tapi disebabkan production terlibat juga dalam pembelaan dia, jadi membuatkan yang depa ni nak bela dia juga, macam kira tak bagi dia ni mengaku bersalah. And then Rudy ni dia explain, dia kata okay, waktu hari kejadian pembunuhan tu, polis terima panggilan daripada Robert ni yang kata dia jumpa mayat bini dia dan juga dia punya security tu. Waktu polis sampai, Robert ni dia biar polis masuk ke dalam rumah, dan mereka ni nampak lah ada satu meja ni terbalik dan ada pasu bunga yang pecah, dan kira macam bilik Robert ni yang dia jumpa mayat bini dia ni, bilik utama, main bedroom. Lepas tu dekat tingkat atas tu kira macam ada bilik lain juga, tapi bilik lain tu gelap, tak buka lampu. Kira yang buka lampu hanyalah main bedroom saja. Lepas tu dekat badan si Robert ni ada darah bini dia. Kira mayat tu dalam keadaan terbaring atas katil dan juga bogel. Disebabkan ada darah dekat badan si Robert ni, jadi DA, District Attorney, mengatakan yang Robert ni bersalah dalam kes pembunuhan ni. Kira DA ni menuduh lah, kata Robert ni lah yang membunuh si bini dia. Kira kalau ikutkan, sebenarnya bukti tu tak kuat untuk nak bawa Robert ni ke mahkamah. Macam dia pun tak check pun details keadaan scene pembunuhan tu. Sebab tu Rudy kata Robert ni kena aniaya berdasarkan bukti-bukti yang polis jumpa, macam tengok roughly macam tu je, terus macam betul Robert ni bunuh. Sebab apa? Sebab dia suami. Lepas tu Eddie ni dia kata lah, okay, kalau hang rasa dia ni tak bersalah, so siapa yang bunuh? And then Rudy ni cakap, okay, sekarang ni kami bukan nak cari siapa pembunuh dia, kita nak fokus kepada siapa yang tidak bersalah. Dan juga bukti-bukti yang dihantar ke mahkamah adalah bukti-bukti yang macam nak aniaya si Robert ni, bukti-bukti yang kata tak kuat lah. So kalau hang rasa macam hang berminat dengan kes ni, hang bagi tahu aku. So buat masa sekarang ni macam hang fikir dulu benda ni.
Kalau hang nak ke tak nak ke, aku okey je. Kalau ikutkan macam kes yang macam ni, ada sesetengah polis yang akan macam kacau sesetengah evidence ni untuk memastikan orang yang bersalah tu dijatuhi hukuman. Patutnya polis dia tak boleh interfere tau, macam crime scene tu. Dia macam masuk dan dia kena keluar. Dia tak boleh macam di ronda ke apa ke, tak boleh. Sebab dia akan kacau evidence tu. Bila dia kacau, kemungkinan kalau orang tu tak bersalah pun boleh dijatuhi hukuman juga. Jadi Eddie ni dia dah familiar dengan situation tu. And then lepas depa macam sampai dekat tempat parking yang kereta Eddie ni park, kira macam Rudy ni dia kata lah, okay, hang ada nombor aku kan, so hang fikir dulu malam ni macam mana. Kalau hang okay, hang call aku. Kalau tak okay pun tak ada masalah. Kalau hang tak mau join, it was a pleasure. And then Eddie ni pun macam okay lah. And then dia nak pergi dekat kereta dia. Lepas tu tiba-tiba kereta Eddie ni macam kena tarik tau. Lepas tu Eddie ni dia macam cepat-cepat lu kata, siapa tarik kereta aku ni? Lepas tu orang yang tarik kereta tu kata, hang tak bayar parking, so aku tarik lah kereta hang. Dia kata, aku bayar lah parking. Lepas tu yang lelaki tu macam tak. Lepas tu dia macam pas satu tiket saman lah. Lepas tu dia tunjuk dekat Eddie ni, macam tunjuk kereta Eddie ni lah, macam tu. Lepas tu Eddie ni dia macam kali dia nampak ada satu beg retah makanan, macam beg retah McDonald tu. Lepas tu dalam beg retah tu kira ada banyak gila straw, dalam 30-40 straw. Lepas tu dekat kertas tu ada tulis marker, tulis you're late. Lepas tu Eddie ni dia bengang, dia baling beg tu dalam tu sampah. Lepas tu Eddie ni dia terus call si Rudy ni. Lepas tu Eddie ni dia kata kat Rudy, dia kata, ni Eddie ni, hang nak aku attack polis kan? Boleh, tak ada masalah. Aku nak baca details pasal Robert Solomon punya kes. Aku okay join team hang, tapi dengan satu syarat. Lepas aku baca kes ni, detail kes ni, kalau aku rasa Robert ni bersalah, aku tak mau join. Rudy ni kata okay, boleh.